Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimin lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang dimuliakan seluruh ahli jawatankuasa Masjid Tanduk, ahli jawatankuasa Qaryah, pimpinan masyarakat, ibu ayah muslimin dan muslimat. Jadi pada hari ini kita sambung muzakarah kitab Baqaratul Amani pada muka surat yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anna bi ulumihi fid dharain amin. Dengan dia, dengan sifat perkata. Muka surat 18, 8 baris pada bawah. Muka surat 3, muka surat 18, 8 baris pada bawah. Dengan dia, dengan sifat perkata, dengan sifat kalam Allah Ta'ala yang termulia itu, berkata-kata Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala memiliki sifat kalam, maka dengan sifat kalam itulah Allah Ta'ala berfirman, bertitah, berkata-kata dan bertuturnya. Allah Ta'ala berfirman, bertitah akan perkataan yang menunjuk atas perkara yang wajib. Jadi apa kita bincang? Akidah yang berkaitan dengan sifat ketuhanan yang wajib kita yakin Allah Ta'ala ada sifat kalam di dirinya. Macam mana sifat kalam Allah Ta'ala? Wallahu alam, tak dapat kita ketahui. Tapi secara hukum sifat itu wajib kita yakin adanya sifat kalam di diri Allah Ta'ala. Itu yang pertama, ada sifat kalam tu di diri Allah Ta'ala. Yang kedua, sifat kalam Allah itu sedia, qadim, bukan baharu. Yang ketiga, sifat kalam Allah tidak sama dengan makhluk. Yang keempat, kalam Allah Ta'ala itu kekal, tidak binasa. Dan sifat kalam Allah Ta'ala tidak ada yang dikatakan huruf suara, tidak ada. Sifat hanyalah semata-mata sifat yang ada pada diri Allah Ta'ala, kalam itu. Macam mana? Wallahu alam, tak dapat kita ketahui. Maka dengan kalam itulah Allah Ta'ala bertitah. Baik, orang tanya, Allah Ta'ala bertitah. Allah Ta'ala bertitah tu perkara apa yang Allah Ta'ala bertitah? Maka terpecah kepada 3 bahagian. Yang pertama, perkara wajib. Tuhan cerita dalam Quran. Diri dia, sifat Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala cerita benda yang mustahil, yang tidak ada pada diri Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cerita juga. Macam mana benda mustahil hak tak ada pada diri Allah Ta'ala? Allah Ta'ala cerita, lam yalid wa lam yulad. Itu Tuhan cerita. Hak tak ada kat diri dia.
dan perkara yang harus. Tu maknanya Allah Ta'ala bertitah cerita di atas 3 benda ni. Yang pertama iaitulah cerita benda yang wajib. Inilah hak kita nak masuk perbincangan malam ni. Dengan sifat kalam itu berkata-kata, yakni berfirman Allah Ta'ala dan bertutur akan perkataan yang menunjuk atas perkara yang wajib. Itu satu. Allah Ta'ala cerita untuk kita ni mengetahui perkara-perkara yang wajib. Apa dia perkara yang wajib di sini? Diri Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Seperti sifat khudrah. Wa huwa bikulli khudrah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ilmu, wa huwa bikulli syai'in alim. Itu Tuhan cerita sifat-sifat yang wajib. Artinya erti perkataan yang menunjuk atas perkara yang wajib tu, artinya yang boleh mengerti. Apabila kita belajar, tok guru terang kepada kita, kita boleh faham. Oh, Allah Ta'ala mesti ada khudrah, Allah Ta'ala mesti ada ilmu. Kerana apa? Kerana Allah bertitah menerangkan perkara-perkara yang wajib itu. Yang boleh mengerti, yang mendengarnya, yang mendengarkan akan titahan itu, akan perkara yang wajib itu. Maknanya Allah Ta'ala bertitah, kita belajar, maka kita dapat faham itu adalah sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini. Itu perkara hak wajib Tuhan cerita. Habis. Dan perkara yang mustahil Allah Ta'ala cerita juga. Allah Ta'ala cerita juga. Seperti Allah Ta'ala cerita hak wajib dan hak mustahil. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserahlah kamu, bertawakallah kamu, berserahlah kamu kepada Tuhan yang hidup. Itu wajib. La yamut, tidak mati. Allah Ta'ala cerita juga. Dan perkara yang harus sekalian makhluk. Mana? Watin, wazaitun, waturi sinin. Allah Ta'ala cerita. Buah tin, buah zaitun dan bukit Tursina. Itu Allah Ta'ala sebut. Allah sahaja boleh bersumpah dengan makhluk, nama makhluk. Makhluk tak boleh sumpah dengan nama makhluk, haram. Wal as, demi masa. Allah hanya boleh sumpah di atas nama makhluk. Makhluk tak boleh sumpah di atas nama makhluk. Makhluk kena sumpah di atas nama Allah Ta'ala. Wallahi wa billahi wa tallahi. Baru jadi sumpah. Kalau tak kata hak tu tak jadi. Tak jadi. Macam masalah nazar. Nazar ni sah di atas perkara hak yang kebajikan. Sekiranya sakit lutut aku ni lega, aku nak iktikaf di masjid 3 hari, sah. Apabila lega kena buat. Tapi di atas perkara kemaksiatan tak sah. Kalau lega penyakit, nak telanjang 3 hari depan orang, tak sah. Benda tu benda haram. Begitu juga dalam bab sumpah ni, dia kena sumpah di atas nama Allah Ta'ala. Wallahi wa billahi wa tallahi. Di atas nama makhluk tak sah. Dengan nama Quran yang mulia aku bersumpah, tak jadi. Tak boleh. Tak boleh. Sumpah ni dia kena atas nama Allah Ta'ala. Itu pun di atas perkara-perkara yang wajib. Itu pun di atas perkara-perkara yang wajib. Habis. Perkara-perkara yang kebajikan. Bukan perkara wajib, perkara ketaatan, perkara kebajikan. Habis. Ataupun ada pun perkara maksiat tak sah. Ni takut. Macam mana dia sumpah saya ni, kalau saya tak buat dia sumpah dia kata dia. Lah, nak takut buat apa?
Perkataan dia tak bagi bekas. Dan segala doa yang tak baik ni tak diterima. Allah Ta'ala terima doa hak baik-baik. Adapun dia bersumpah di atas kita, aku sumpah hang jadi katak, jadi korah, tak usah takut. Kerana Allah Ta'ala yang menjadikan sesuatu. Baru ni ada orang main tanya, Ustaz, kak saya ni di Mekah tu, dia sumpah, dia kata aku ni tak mau kira cara padah dengan apa. Tu sumpah dalam bahasa kita. Tu dia kata huduh di atas bahasa kita. Adapun di sisi syarak tak dikira. Betul dia kata boleh ke tak kalau kami nak pergi mana-mana nak buat kak kami. Takutlah juga sebab dia kata di Mekah tu. Tak jadi. Kalau dia kata hak baik-baik kita pakai. Kalau yang tak baik kita kira itu di atas hawa nafsu dia. Adapun yang menjadikan kemudaratan ataupun manfaat itu hanyalah daripada kekuasaan Allah Ta'ala itu. Tu bab akidah kita, qada dan qadar. Begitu juga kita belajar iradah dan qudrah Allah Ta'ala. Habis itu. Jadi Allah Ta'ala cerita benda wajib dalam Quran. Allah Ta'ala cerita benda mustahil yang tidak ada pada diri Allah Ta'ala dalam Quran. Dan Allah Ta'ala cerita perkara-perkara yang harus di dalam Al-Quran. Maka bukanlah sifat kalamnya kalam Allah Ta'ala itu diri berkata-kata. Ni dia nak terang balik yang dulu. Sifat benda lain, berfirman tu benda lain. Sifat yang ada di diri Allah Ta'ala. Firman bertitah itu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Sifat lain, perbuatan lain, dia tak serupa. Sifat lain yang ada di diri Allah Ta'ala, sifat kalam qadim, sifat kalam Allah Ta'ala sedia, tak sama dengan makhluk sempurna, kekal. Itu sifat. Adapun perkataan atau adapun berkata-kata, bertitah, itu perbuatan Allah Ta'ala. Dia tak sama. Dan bertitahnya Allah Ta'ala itu ialah hadas, iaitu perbuatan, pekerjaan yang daripada umun i'tibariyah, amrun i'tibariyah, seperti barang yang memberi waham kan dia akan perkataan itu oleh beberapa banyak ibarat bahasa-bahasa Melayu. Hanya ia sifat kata satu perkara yang sedia adanya, ada sifat kata itu pada zat Allah Ta'ala. Kita tengok ibarat kitab tu. Dan bertitah Allah Ta'ala, yang ialah titahan firman itu hadas, pekerjaan, perbuatan yang daripada amrun i'tibariyah, seperti barang yang memberi waham, yang memberi sangkaan akan dia, akan perkataan itu oleh beberapa banyak ibarat bahasa-bahasa Melayu. Titik. Jangan baca terus, tak kena titik dekat tu. Maknanya dia terang di sini, banyak kitab dulu terjemah kalam artinya berkata-kata. Mai kitab Baqarah, kalam artinya perkata. Awak kitab dulu tak betul ke? Tak, bukan macam tu. Ulama dulu daripada tak ada kitab Jawi, mereka terpaksa kena buat kitab Jawi. Pasal apa? Kerana untuk masyarakat Melayu yang tak faham Arab, belajar kitab Jawi. Maka pada ketika mula-mula tu tak ada orang yang memperhalus akan bahasa. Kerana sibuk ketika itu daripada tak ada kitab nak bagi ada kitab. Alhamdulillah, jasa besar. Cuma mai Pak Daen ni zaman dia mengaji dengan Syekh Ali Maliki, maka dia memperhalusi bahasa. Halus ke mana? Ada beza di antara perkata dengan berkata-kata. Perkata itu sifat, berkata-kata itu pekerjaan, perbuatan. Tak sama, sifat dengan perbuatan tak sama.
sifat perkata, adapun perbuatan berkata-kata. Dia lain, tak sama. Contoh macam mana? Penyedok dengan menyedok. Tolong ambil penyedok untuk nak menyedok. Orang tak bercakap tolong ambil menyedok sat untuk menyedok tak. Allah Ta'ala ada sifat berkata-kata, dengan sifat berkata-kata Allah berkata-kata, tak bercakap lagu tu. Yang tepat, Allah ada sifat perkata, dengan perkata itu Allah berkata-kata. Sifat lain, perbuatan berkata-kata lain. Maka dia halus di sini. Bukan dia reka, dia ambil dalam kitab Arab. Iza utilqa sifat yuradu bihi makna ismi. Apabila diitlak dengan sifat, maka dikendaki dengan makna ismi, perkata. Dia nak peralui di sini. Kita beriman Allah ada kalam, tak apa dah. Allah Ta'ala ada kalam di dirinya, tak apa dah. Kalam Allah sedia sempurna, tak sama dengan makhluk. Sah dah kita beriman, sah dah iman kita. Cuma nak bagi halus pemahaman tu saja. Habis. Tu di awal kitab. Pasal apa nama kitab ni Bakurah Al-Amani? Bakurah buah sulung, Al-Amani yang dinanti-nanti, yang dicipta-cipta. Pasal apa? Kerana kitab ni lain daripada kitab lain. Kitab dulu-dulu kalam berkata, ilmu mengetahui, iradah berkehendak, qudrah berkuasa. Kitab Bakurah, qudrah berkuasa, iradah berkehendak, ilmu pengetahuan, kalam berkata. Lain daripada kitab dulu. Maka orang nak dengar buah dia apabila dia karang, banyak orang nak belajar. Itu namanya Bakuratul Amani. Buah sulung yang dicita-cita, yang dinanti-nantikan, yang ditunggu-tunggu. Masa awal-awal buat kitab ni, ramai tok-tok guru tentang. Pasal pelik pada kitab dulu. Apabila tok-tok guru tu jumpa, apabila mai berjumpa, maka dia terang, habis ikut perjalanan yang diterang oleh Pak Daeng, abang Pak Cuhim Gajah Mati ni. Ni Pak Daeng abang dia. Pasal betul dengan penerangan dengan bahasa Melayu tepat. Takkan nak kata Allah ada sifat berkata-kata, dengan sifat berkata-kata Allah berkata-kata. Tapi kalau Allah Ta'ala ada sifat kata, dengan sifat kata Allah berkata-kata, masuk elok. Masuk elok. Ni daripada sudut bahasa, memperhalusi bahasa. Kita hak cakap hari-hari ni pun banyak tak kena. Masak nasi jadi bubur, masak berapa nasi, masak beras jadi nasi. Tapi tak apalah, hujung jatuh hasilnya jadi nasi, tak apalah masak nasi, tak apa. Cukup kepala berdarah, cukup rambut, teh kepala. Pasal apa kata cukup kepala? Sebab rambut duk berjiran dengan kepala. Tak apa. Korek lubang, dah ada lubang korek, buat apa? Korek tanah buat lubang. Lagu tu. Tak apalah, janji kita nak kepada faham itu. Jadi dia ni, Pak Daeng ni, dia nak tepat kepada bahasa. Tu orang mai kat dia, Pak Da, saya nak mengaji dengan Pak Da, nak ambil berkat. Dia cerkah, hei, aku pun mujur boleh, jangan ambil. Tak kena kecek, tak kena. Cakap tak kena. Hak kenanya nak tumpang barakah. Tu baru betul. Nak tumpang keberkatan. Tu satu. Begitu juga anak-anak murid dia. Anak-anak murid dia. Contohnya Ayah Deskam. Ayah Deskam ni tok guru kepada Baba Ismail Sepanjang. Hak lah ni lah, hak masyhur ni. Baba Ismail Sepanjang hak mai dah Masjid Petandok ni. Tok guru dia orang panggil Ayah D. Syekh Abdul Qadir, Ayah Deskam. Ayah D ni mengaji dengan Pak Daeng. Orang panggil dia pergi sembahyang mayat. Orang abang Baba tu tok guru lah. Orang petani panggil Baba.
baba simpulan-simpulan ni meninggal. Matilah. Nak semayang mayat sekian-sekian masa. Lepas tu dia panggil anak murid dia. Anak murid dia ni apabila dia baba ni habaq, tok guru habaq kata kawan ni mati, dia kenal lah. Dia buat terkejut. Sakit apa tok guru? Dia kata mati ni sakit tak menyawa. Apabila tak menyawa mati. Pasal apa dia jawab tu? Tak kena cakap. Apabila orang habaq mati kata innalillah dulu. Nah, tu baru betul. Ni apa sasa kata habaq mati sakit apa buat gelabah. Dia kata sakit mati, sakit tak menyawa. Dia lagu tu. Lepas tu pergi semayang-mayang. Orang nak bagi duit minyak. Orang tanya baba, tok guru lah, tok guru. Kereta tok guru ni berapa? Orang nak tanya duit minyak nak bagi berapa? Dia kata aku tak jual kereta. Tak jual kereta. Maknanya saya main semayang mayat ni, kalau tuan nak bagi, bagilah duit minyak apa pun, tak bagi sudah. Nah, tutup guru dulu depa halui dalam bab bahasa. Orang pi kat pada hak karang kitab Al-Quran ni. Pada tolong dengar saya baca Fatihah. Dia kata, awak surah hang sedap dari mana? Tak ada dah atas dunia ni hak paling sedap melainkan surah hang. Hak betulnya tok guru. Kalau ada Fatihah saya ni tak kena kok mana tolong tegur. Tu baru betul. Jadi kita apabila pi kat tok guru, terutamanya tok guru pondok, kita nak cakap, kita kena cermat. Pasal apa? Takut tersilap. Takut tersilap. Lebih-lebih lagi kita tak pernah jumpa almarhum Tok Isoleh Sik, dia kata kalau nak pi kepada tok guru, terutamanya kita tak pernah berjumpa, kita jangan celapak lagi. Kita kena tengok, perhati dulu majlis dia macam mana. Kita kena perhati dulu majlis dia macam mana, barulah kita boleh masuk. Baru kita boleh masuk. Habis itu. Baik. Itu cerita daripada mereka-mereka ulama-ulama yang terdahulu. Halus dalam bahasa. Jadi kita yakin Allah ada sifat kalam. Dengan kalam itu Allah berkata-kata, berfirman, bertitah. Bertitah itu di atas perkara wajib. Allah Ta'ala cerita benda wajib, Allah Ta'ala cerita benda mustahil yang tidak ada pada dirinya, dan sekalian perkara harus dicerita oleh Allah di Al-Quran kepada kita. Maka apabila kita ni dengar, belajar, kita dapat memahami dengan izin daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi faham, maka dapat kita memahami. Habis. Jadi yang tepatnya kalam artinya perkata. Dengan sifat perkata, Allah berkata-kata, berfirman. Habis. Dan bertitah Allah Ta'ala dengan dia, dengan sifat berkata akan siapa-siapa yang ia kehendak. Jadi kalau orang tanya Allah Ta'ala bercakap dengan siapa, maka kita jawab dengan siapa yang Allah kehendak, maka Allah Ta'ala bertitah. Dengan malaikat Jibril ke, dengan Nabi Musa ke, dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke, dengan qalam ke, terpulang kepada kehendak Allah Ta'ala. Tapi kalau orang lah dakwa kata dengar Allah Ta'ala bercakap, bertitah, pati dulu. Kata hang ni lebih pada Nabi Musa kalau lagu tu. Nabi Musa nak dengar kalam Allah pun disebut oleh ulama digandakan kekuatan di dalam telinga Nabi Musa alaihissalam. Kalau Allah Ta'ala tak bubuh kekuatan di dalam pendengaran Nabi Musa, nescaya pecah pendengaran Nabi Musa alaihissalam. Yang maklum Nabi kita malam Isra wal Mi'raj berkata-kata dengan Allah Ta'ala di yang dikatakan Hadratul Qudsi. Begitu juga Nabi Musa berfirman, Allah Ta'ala berfirman dengan Nabi Musa di Bukit Tursina di Mesir, sepadan dengan Palestin, dan dengan malaikat dan qalam.
pada apa-apa percaraan ikut kehendak Allah Ta'ala nak bercakap dengan siapa, dan apa-apa yang Allah Ta'ala nak berfirman itu mengikut kehendak Allah Ta'ala. Wallahu alam, kita tak mengetahui. Dan apa-apa pekerjaan sekira-kira jika kita hendak banding, dan apa-apa pekerjaan, titik di situ. Habis dah pembahasan perbincangan kita. Wallahu alam.